I kept turning around to this little Malaysian driver. I said, "You drive. You just drive this thing. Get it the hell out of here." And Padahal yang bantu tentara Malaysia We gitu got in kan. trouble that night. We had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. Perkhidmatan awam Malaya di bawah tentera Jepun ketika kedatangan Jepun ke negara ini. Wah, agak Apa syok yang mengejutkan dan ramai tak tahu, kunci sebenar Tun Abdul Razak menyertai tentera Jepun adalah untuk menjadi pengintip untuk mempertahankan negara. Sebenarnya sebelum penukaran nama tanah Melayu kepada Malaysia, terdapat negara lain yang mahukan nama Malaysia. Mesti korang tak pernah dengar tentang Ya. fakta ni kan? Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction video dari salah satu channel YouTuber Malaysia, yaitu 10 rahasia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tidak tahu. Ini menarik nih, menarik. Nanti kita lihat sama-sama video seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. 10 rahsia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Filipina nak pakai nama Malaysia dulu. Tahu tak Oh ya? korang? Sebenarnya sebelum penukaran nama tanah Melayu kepada Malaysia, terdapat negara lain yang mahukan nama Malaysia. Mesti korang tak pernah dengar tentang Ya. fakta ni kan? Terdapat pidato oleh Wenceslao Vincent, seorang pemimpin Filipina yang bertajuk Malaya atau Malaysia Irredenta, yang secara ringkasnya mahu menggabungkan gugusan Kepulauan Melayu seperti Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia. Malah ketika nama Malaysia dicadangkan sebelum penubuhannya, Filipina pernah memujuk agar nama Malaysia ditukarkan kepada mereka. Namun gerakan gabungan ini terbatal selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963 yang merangkumi Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak, negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia. 9. Untung gak jadi ya guys. Aduh. Asal usul nama Malaysia. Kalau korang nak tahu, tak ada siapa pun yang mampu memberikan fakta yang tepat mengenai asal usul nama Malaysia yang sebenar. Namun antara teori yang terkenal ialah teori pertama, nama Malaysia telah wujud sebelum penubuhan Malaysia lagi berdasarkan peta dari tahun 1835 dalam peta yang dilukis oleh Thomas G. Bradford, seorang ahli geografi US, dan pelbagai lagi buku. Teori Oh, ada kedua, bukunya nama juga. Malaysia dikatakan hasil gabungan antara dua perkataan Inggeris, iaitu Malay yang Malay. membawa maksud orang Melayu dan Shire yang membawa maksud perkampungan oleh pelayar dan pedagang pada zaman perkampungan itu. orang Melayu. Bila digabungkan menjadi Malayshire, iaitu perkampungan orang Melayu. Malayshire. Teori ketiga, menurut penulisan di dalam buku berjudul Malaya, tulisan A.J. Stockwell, Malaysia merupakan nama pilihan Tunku Abdul Rahman sebelum merdeka lagi. Namun Tan Sri Ghazali Syafi'i, iaitu salah seorang daripada 4 anggota Suruhanjaya Kobol, mendakwa beliaulah yang turut mencadangkan nama Malaysia untuk persekutuan baru itu. Tentu ada latar belakang yang menyebabkan mereka terfikirkan nama Malaysia kerana ia sudah wujud lebih awal lagi. 8. Black Hawk Baru tahu aku. Down. Nah, ini aku tahu cerita Siapa di ini. antara korang pernah tengok cerita Black, Black Hawk Hawk Down? Down. 200,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. It's genocide. Aku dulu pernah reaction Kalau juga korang sih nak soal tahu, ini, kalau cerita nggak ini salah ya. berbisarkan tentang Dulu kisah banget pas yang pertama berlaku kali pada reaction. tahun 1993 tentang bagaimana pasukan tentera elit Amerika Syarikat cuba melepaskan diri setelah diserang oleh tentera Somalia ketika sedang melakukan misi bantuan. Filem ini dikatakan berdasarkan kisah sebenar, namun sebenarnya ia adalah tidak tepat. Ini kerana yang bertarung nyawa dan menyelamatkan tentera Amerika Syarikat di dalam Orang filem itu Malaysia. sebenarnya adalah tentera Malaysia. Menurut Major Jeneral Besara Datuk Mat Rozi Baharom, iaitu salah seorang anggota tentera yang terlibat dalam operasi tersebut,
Disebabkan ini merupakan filem Hollywood, maka peranan Malaysia tidak diiktiraf. Seolah-olah Malaysia tidak terlibat dalam misi itu. I kept turning around to this little Malaysian driver. I said, you drive. You just drive this thing, get it the hell out of here. And he Padahal kept yang turning back, bantu saying, "No, no, tentara we stay." Malaysia We gitu got in kan. trouble that night. We had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. Tapi terdapat versi yang lebih tepat, iaitu filem dokumentari bertajuk Black Hawk Down, The Untold Story, dikeluarkan pada tahun 2019. Malah Malaysia juga ada menghasilkan filem Malbat, Misi Bakara pada tahun ini yang berkisarkan tentang 24 situasi Agustus. yang Udah berlaku tayang, guys. pada tahun 1993 itu. Mara ke depan dan gerak sekarang. Malbat. Film Tujuh. tentang tentara-tentara Lagu gitu. Negaraku. Ramai yang tahu sebenarnya lagu Negaraku diambil daripada gubahan lagu Negeri Perak kan? Cuba korang tengok Ya. perbezaannya. Oh iya, mirip nadanya guys. Sama kan? Chordnya Tapi mirip. tahu tak korang, sebenarnya lagu Negeri Perak diambil, diinspirasi daripada lagu La Rosalie oleh komposer dari Perancis bernama Pierre-Jean de Béranger yang didengari oleh Sultan Abdullah ketika beliau berada di Kepulauan Seychelles pada tahun 1877. Beliau kemudian mengubah lagu itu menjadi lagu rasmi Negeri Perak yang bertajuk Allah Lanjutkan Usia Sultan. Namun pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan pertandingan mencipta lagu kebangsaan sebelum merdeka. Kerana pada zaman itu, tanah Melayu tidak mempunyai lagunya tersendiri. Walaupun terdapat 514 buah lagu diterima dari seluruh banyak dunia, juga ya. namun tak ada satu pun yang diterima. Akhirnya, pihak jawatan kuasa membuat keputusan untuk mendengar semula lagu kebesaran negeri sedia ada dan mereka tertarik dengan lagu Negeri Perak. Rentak lagu itu kemudian telah diubah semula oleh Saiful Bahri, kemudian diperdengarkan buat pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. 6. Duit shilling haiwan. Dulit seiling Korang pernah hewan. tak tengok rekaan duit yang ditolak atau di-reject? Pada tahun 1966, Oh, pernah Bank ada Negara ya? Malaysia telah mengadakan Kayak pertandingan. shilling hewan. Mereka bentuk duit shilling Malaysia yang pertama bagi menggantikan mata wang Malaya British Borneo, keluaran negara British. Pertandingan itu telah disertai dan mendapat sambutan yang hangat oleh rakyat Malaysia. Sebanyak 3 pemenang telah dipilih dan rekaan-rekaan mereka yang berunsurkan pelbagai haiwan itu kemudian dipamerkan di Muzium Negara. Tetapi, di dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Datuk Muhammad Kasim Haji Ali di majalah Coin Digest 1989, beliau mengatakan Tunku Abdul Rahman yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama tidak bersetuju setelah melihat rekaan duit shilling itu. Nak tahu apa alasan beliau? Tidak, ini tidak boleh. Orang akan ingat kita makan semua binatang ini kerana kita adalah negara demokrasi berparlimen. Kenapa kita tidak ambil sahaja gambar bangunan parlimen untuk digunakan sebagai reka bentuk semua shilling baru? Disebabkan hal itu, rekaan shilling bertemakan haiwan Diubah. tidak digunakan dan ditukar kepada rekaan bangunan parlimen. Gitu 5. guys. Ayo kalian tahu nggak tuh? Sejarah bendera Malaysia. Ada yang mengatakan bahawa bendera Malaysia mengambil rekaannya daripada bendera Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya ia adalah tidak tepat. Ketika di bawah pemerintahan Majapahit suatu ketika dahulu, kerajaan itu telah menggunakan bendera yang dikenali sebagai Sang Saka Getih-Getah Samudra atau Sang Saka Gula Kelapa. Ketika tertubuhnya negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Malayan Union, rekaan bendera ini pula digunakan. Tetapi pada tahun 1949, Majlis Raja-Raja telah mengadakan pertandingan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Daripada 373 reka bentuk, hanya 3 yang dipilih, iaitu reka bentuk pertama, reka bentuk kedua dan reka bentuk ketiga. Rekaan ketiga yang dihasilkan Ketiga. oleh Muhammad bin Hamzah dari negeri Johor telah dipilih sebagai Oh, dari pemenang. orang Malaysia yang Namun langsung terdapat juga 3 yang buat, perubahan guys. yang dilakukan untuk reka bentuk akhir. Pada 26 Mei 1950, buat pertama kalinya, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan Berkibar. di pekarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George keempat. Apabila pembentukan Malaysia pada tahun 1963, bendera Malaysia sekali lagi diubah pada bilangan jalur-jalur dan pecahan bintang. 4. Time capsule bawah bangunan parlimen.
Korang tahu Time tak? capsule? Sebenarnya terdapat kapsul masa atau time capsule yang ditanam di bawah bangunan Parlimen. Semasa pembinaan bangunan Parlimen pada tahun 1962, lokasi yang dahulunya dikenali sebagai Bukit Folly Barat atau West Folly Hill telah dipilih untuk pembinaan tersebut. Ketika upacara pencatanah dilakukan pada 31 Ogos, kapsul masa telah ditanam serentak dengan peletakan batu asas bangunan tersebut. Apa yang terkandung dalam tu? Mesti korang tertanya-tanya kan? Kandungannya ialah salinan handset mesyuarat Parlimen pertama negara Malaysia, surat khabar yang melaporkan peristiwa penting, sampel wang kertas dan ciri ada Malaysia, uang. kepingan timah, kepingan getah dan benih padi. Siapa tahu bila diorang akan buka semula kapsul tu? Cuba komen di bawah. Wah. 3. Kira-kira jadi rebutan kat tu. Waktu di kapsulnya. Malaysia diubah 8 kali. Sebenarnya zon waktu di Malaysia telah beberapa kali diubah untuk disesuaikan mengikut kepentingan negara di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1932, Malaysia yang pada masa itu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu telah diawalkan zon waktunya sebanyak 20 minit, iaitu dari pukul 11.40 malam kepada 12 malam. Kemudian pada Wah, 1 ini aku September baru tahu 1941, 8 kali sekali lagi diubah. waktu Tanah Melayu dipercepatkan sebanyak 10 minit bagi menyelaraskan waktu tempatan dengan waktu antarabangsa. Namun apabila kedatangan Jepun ke negara ini pada tahun 1942, Tanah Melayu ditukar mengikut waktu Tokyo, iaitu 2 jam lebih awal. Namun kembali semula ke waktu sebelumnya selepas Jepun berundur pada tahun 1945. Akhir sekali pada 1 Januari 1982, iaitu selepas kemerdekaan, waktu Malaysia sekali lagi telah diubah sebanyak 30 minit oleh Perdana Menteri Malaysia keempat untuk menyeragamkan waktu dengan Sabah dan Sarawak. Waktu Malaysia ketika itu telah diubah dari pukul 11.30 malam ke 12.30 malam dan dilakukan di jam menara bangunan Sultan Abdul Samad yang disaksikan oleh jutaan rakyat Malaysia pada masa itu. 2. Baru tahu aku soal itu 8 kali. Nama loh negara diubahnya. sebelum Malaysia. Pernah tak korang terfikir, sebelum negara ini diberi nama Malaysia dan Tanah Melayu, apa nama asal negara ini? Kalau korang nak tahu, suatu ketika dahulu, sekitar tahun 150 sebelum Masihi, negara ini dikenali sebagai Golden Chersonese atau Aureum Chersonensis yang dalam bahasa Latin membawa maksud semenanjung emas. Nama ini diberikan oleh Claudius Ptolemy, iaitu seorang falsafah Greek yang juga ahli geografi. Di dalam bukunya Geographia yang terkandung peta ketika zaman kegemilangan Rom. Menariknya, nama Golden Chersonese diberikan kerana Malaysia pada ketika itu merupakan kawasan yang terkenal sebagai kawasan yang kaya dengan emas. Semenanjung emas itu juga kini termasuk dengan bahagian selatan negara Thailand. 1. Tun Abdul Razak sebenarnya spy. Mesti Spy? korang terkejut dengan fakta ni kan? Siapa sangka Tun Abdul Razak yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua ini pernah jadi spy. Kalau korang tengok gambar ni, di sebelah kanan sekali yang memakai cermin mata itu merupakan Tun Abdul Razak ketika berkhidmat sebagai perkhidmatan awam Malaya di bawah tentera Jepun ketika kedatangan Jepun ke negara ini. Wah, agak Apa syok yang ya. mengejutkan dan ramai tak tahu, punca sebenar Tun Abdul Razak menyertai tentera Jepun adalah untuk menjadi pengintip untuk mempertahankan negara. Pada ketika itu, ramai yang tidak mengetahui rahsia ini sehingga memanggil beliau sebagai pembelot. Tetapi, tanpa menghiraukan tuduhan itu, Tun Abdul Razak yang terkenal dengan kebijaksanaannya dengan mudah mendapat kepercayaan daripada pihak Jepun dan dilantik sebagai pembantu di pejabat pegawai daerah untuk menyelaraskan banyak aktiviti dengan tentera Jepun. Ini telah memudahkan beliau untuk mendapatkan maklumat pergerakan tentera Jepun secara sembunyi, di mana beliau secara senyap-senyap menyampaikan maklumat itu kepada pasukan gerila Wataniah Pahang yang diketuai oleh Yop Mahidin. Disebabkan keberanian Tun Abdul Razak yang menjadi pengintip di kawasan musuh telah memberi peluang yang besar kepada kejayaan askar Wataniah Pahang menentang askar Jepun yang pada masa itu memiliki jumlah yang jauh lebih ramai dan berjaya mematahkan banyak aktiviti serta rancangan tentera Jepun secara rahsia. Fakta memang betul-betul kagum dengan Perdana Menteri kita yang kedua ini yang juga dikenali sebagai Bapa Pembangunan. Fakta Bagus, berharap mempertahankan semoga video negaranya kali ini itu. sedikit sebanyak dapat melahirkan rasa syukur kita dalam lebih menghargai para pejuang kemerdekaan Betul. serta nilai hormat menghormati antara agama dan bangsa. Fakta akhiri video ini dengan laungan Merdeka! Merdeka!
Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam. Ada beberapa fakta yang aku baru tahu, terutama soal Tun Abdul Razak menjadi spy guys. Terus juga bendera Malaysia itu diinspirasi dari bendera Johor, dan ternyata Malaysia itu pernah diubah waktunya sebanyak 8 kali. Ayo, siapa di sini yang baru mengetahui beberapa fakta atau rahasia gelap Malaysia ini guys? Sebenarnya ini nggak gelap-gelap banget sih guys. Masih ada sisi terangnya juga gitu. Maksudnya kayak nggak dark banget gitu. Sebentar lagi Malaysia akan merayakan hari merdekanya. Jadi untuk Malaysia, selamat hari kemerdekaan. Semoga rakyat-rakyatnya aman sentosa, damai, makmur, dan semoga menjadi negara yang bisa dibanggakan sama rakyatnya, negara yang bisa menginspirasi negara-negara lain, entah dari aspek teknologi, entah dari aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi selamat hari kemerdekaan untuk Malaysia yang ke-66. Jadi kayak juga sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.